menghadapi pelbagai konflik. Ianya telah terpendam dan tersemat di lubuk sanubari masyarakat selatan Thailand sejak sekian lama. Ada kisah dan sejarahnya tersendiri. Saksikan laporan Luka Masih Berdarah. Darah dan air mata sentiasa membasahi bumi yang dahulunya megah sebagai pusat pendidikan Islam Nusantara ini. Lebih 100 tahun pergolakan terus berlaku dari serangan dan penjajahan kerajaan Siam. Manipulasi British dan Siam, pelbagai pergolakan timbul dan kata persoalan dan solusi mencari kata damai sukar untuk dicapai. Mengapa? Ya, benar. Kawasan Patani Narathiwat di selatan Thailand tu telah bermula kesultanan mereka 200 tahun yang lepas, iaitu di mana termasuk juga Kelantan masa dulu, Kedah dan juga sebahagian besar Terengganu. Jadi apa yang berlaku hari ini adalah rentetan apa yang berlaku 200 tahun yang lepas. Itu mereka mahu menubuhkan satu kerajaan yang berasaskan pemerintahan Islam. Itu yang membuatkan kemelut yang berlaku di selatan Thailand pada hari ini. Krisis yang berlaku bukan hanya terlihat pada tragedi Masjid Krisik, Tak Bai 2004 dan Masjid Air Payau 2009. Namun, pergolakan, kematian dan penculikan berlaku hampir setiap bulan di sini. Konflik ini sebenarnya sudah berlaku sejak 1786. Meskipun sekitar awal tahun 2000, konflik ini dilihat dapat dikawal dengan ketiadaan insiden-insiden besar. Hakikatnya, konflik ini tidak pernah reda. Ya, perkara keganasan di antara tentera Thailand dan juga penduduk Islam di selatan Thai memang telah berlaku semenjak sudah lama lagi, 1 dekad, 2 dekad yang lepas. Tapi ketika pemerintahan Thaksin 2004-2003, perkara ini menjadi begitu tercetus dengan begitu tinggi sekali. Tahapnya adalah kerana kerajaan Thaksin ingin membenteras dan menghapuskan pejuang pemisah Islam di Thailand. Itu yang membuatkan kritikalnya sehingga terbawa kepada hari ini. Jika diimbas rekod 10 tahun bermula 1993 hingga 2004, sebanyak 2.593 insiden berkaitan keganasan berlaku. Sepanjang tempoh itu, 29% berlaku sepanjang tahun 1993 hingga 2003, manakala 71% terjadi dalam 2004. Narathiwat merupakan wilayah yang paling kerap berlaku insiden keganasan, diikuti wilayah Patani dan Yala. Sebelum 1990, telah banyak berlaku insiden-insiden pertemuan antara orang Melayu Islam Patani dengan pihak berkuasa kerajaan Thailand. Antaranya, peristiwa di kampung Dusun Niol, Narathiwat, 28 April 1948, apabila polis memulakan serangan ke atas kumpulan orang Islam Patani yang sedang mengadakan kenduri. Ini adalah kerana kerajaan Thailand bijak menggunakan persepsi bahawa apa yang berlaku di selatan Thailand adalah masalah dalaman mereka. Sebab itu masyarakat antarabangsa melihat ini adalah tidak perlu dicampur tangan. Kerajaan Thailand dapat menyelesaikannya sendiri, dan juga konsep ASEAN juga sendiri tidak mencampuri urusan dalaman ahli mereka. Sebab itu dikatakan persepsinya masalah di selatan Thailand itu kurang mendapat perhatian. Memang benar, banyak masalah hak asasi manusia berlaku di selatan Thailand, tapi tidak mendapat perhatian. Itu adalah 1 dekad yang lepas. Tapi pada hari ini, ianya agak berbeza kerana masyarakat antarabangsa, terutama sekali NGO antarabangsa telah mula pergi ke sana dan melihat apa yang mereka boleh lakukan. Demonstrasi turut berlaku di selatan Thailand apabila orang Islam Patani cuba menahan tindakan kerajaan untuk merobohkan masjid besar Menara bagi digantikan dengan masjid baru. Demonstrasi ini berlaku pada 15 November 1975, yang mana Perdana Menteri Kukrit Pramoch ingin merobohkan masjid besar Menara tetapi ditentang oleh orang Melayu. Ekoran daripada itu, ramai tentera telah dihantar ke wilayah tersebut.
21 April 1990, satu perarakan besar-besaran telah diadakan oleh orang Melayu untuk menuntut kerajaan Thailand supaya membenarkan mereka memperbaiki Masjid Krisik. Masjid ini merupakan yang tertua di Asia Tenggara dan sebagai tanda kedatangan agama Islam di Patani. Selepas kejadian demonstrasi tersebut antara tahun 1990 hingga 2003, didapati tiada insiden-insiden yang menarik perhatian ramai. Menjelang tahun 2004, konflik meletus kembali. Pada 4 Januari 2004, berlaku penyerangan ke atas kamp tentera di Kampung Pileng, daerah Pecah Airong dalam wilayah Naratiwat oleh sekumpulan militan yang tidak dikenali. Dalam serangan tersebut, 4 anggota tentera telah terbunuh dan 366 laras senjata jenis M16, 24 laras pistol, 7 laras RPG yaitu M79 dan 2 laras M60 telah dirompak. Dalam masa yang sama, 18 buah sekolah dalam 10 daerah di Naratiwat turut dibakar. Konflik dan kejadian buruk terus-menerus berlaku sehingga lahir beberapa kumpulan-kumpulan pemisah yang tidak diketahui identiti mereka. Yes, ini berlaku terlampau banyak kumpulan militan adalah kerana mereka mempunyai agenda yang berlainan. Di Naratiwat mempunyai kumpulan yang berlainan, di Yala kumpulan berlainan dan juga di Patani kumpulan berlainan. Sedangkan objektif mereka sama, perjuangan mereka sama, tetapi kumpulan-kumpulan kecil ini tak pernah dapat bersatu kerana mereka mementingkan kumpulan masing-masing. Populasi kepadatan penduduk Patani, Naratiwat, Yala dan Satun ialah 12% daripada rakyat Thailand. Jumlah penduduk seramai 1,3 juta adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam dan 360,000 orang adalah berbangsa Siam dan Cina yang beragama Buddha. Jika dibandingkan kadar peratus jumlah keseluruhan rakyat Thailand, orang Melayu di selatan Thailand berjumlah 4%. Dari segi ekonomi, wilayah Patani, Naratiwat dan Yala masih berada di bawah paras garis kemiskinan. Ya, memang keadaan ekonomi, pembangunan ekonomi di selatan Thailand adalah begitu mundur sekali kalau kita nak dibandingkan dengan di bahagian utara Thailand umpamanya. Tetapi di selatan Thailand itu banyak dikatakan bahan-bahan mentah ataupun bahan-bahan yang boleh dipasarkan. Masalahnya kerana berlaku pemberontakan, berlaku keganasan, tidak dapat dilakukan dikatakan pembangunan ekonomi. Sebab itu dikatakan Malaysia mahu melihat selatan Thailand itu dikatakan stabil supaya kita dapat membantu mereka untuk membangunkan ekonomi di penduduk di selatan Thailand yang 80%-nya adalah penduduk yang beragama Islam. Contohnya, pendapatan bulanan 20.7% penduduk wilayah Patani adalah berada di bawah RM81.80 sebulan. 46% penduduk wilayah Naratiwat berpendapatan di bawah RM80.80 sebulan, manakala 37% penduduk wilayah Yala pula berpendapatan di bawah RM84.50 sebulan. Kebanyakan penduduk tempatan masih lagi bergantung kepada sumber pertanian sebagai kegiatan utama. Taraf kehidupan mereka sebahagian besarnya masih lagi di tahap yang rendah berbanding wilayah-wilayah lain, walaupun dikatakan mendapat bantuan dan dorongan daripada kerajaan Thailand. Dalam penyelesaian konflik selatan Thailand, perlu ada inisiatif dan strategi baru. Ini termasuk pembinaan perdamaian, peace building, dengan kerjasama masyarakat tempatan maupun antarabangsa. Konflik di selatan Thailand yang diburukkan dengan serangan terbaru Naratiwat kemarin memerlukan langkah-langkah komprehensif yang turut melibatkan strategi transformasi konflik untuk penyelesaian yang berkekalan. Kru majalah Islam merentas sempadan rantau panjang Golok dan meneruskan perjalanan ke Naratiwat. Di sepanjang jalan terlihat sekatan jalan raya yang diletakkan di zon merah.
Di belakang saya merupakan lokasi pengeboman motosikal yang telah menyebabkan kematian rakyat Malaysia yang bercuti di sini. Sekatan jalan raya semenjak 2004 ini dilakukan oleh para tentera yang siap bersenjata. Setiap kenderaan yang melaluinya akan diperiksa bagi tujuan keamanan. Zainab Salami, wanita tabah, 62 tahun, antara ribuan wanita yang masih ingat jelas kejadian yang berlaku pada hari tersebut. Jadi cerita kat anak tu supaya cerita hak taban ni apabila dia tanya, orang kata hak taban ni lama dah 8 tahun dah. Tapi kat anak tak ada biasa kata lama 8 tahun supaya kata hak mareng je. Sebab gapo? Sebab luka lah hati kat anak tu berasa supaya kata hak buat kita ni ada ke tak ada dah. 7 jam hari tu per buat teh dia tu. Buat tu kalau kita suluh mari tu. Keadilan. Raja Asia tak ada keadilan. Tragedi tak baik banyak memberi kesan kepada Zainab yang membawa kepada keputusannya untuk menjadi seorang yang memperjuangkan nasib masyarakat setempat, terutama kepada warganya yang menerima kesan langsung akibat tragedi berdarah itu. Takdir Tuhan tu wira kat anak kata hak berlaku tabah tu perjadian hak tabah tu lagu ni boleh jadi supaya kata kat anak pun fikir mai kata Tuhan lah wi ke kat anak dengan wi kat anak ni tolong sama saudara hak kita hak dikena gapo ni musibah di dalam takbai. Ini merupakan sijil-sijil pengiktirafan luar negara yang telah diterima Zainab. Lalu tu lah kat anak pun supaya kata takdir Tuhan lah reda wi kat anak tu wi tahu wi kenal dengan segala orang hak nak tolong hak dalam negeri ataupun luar negeri. Kat anak rasa supaya kat anak ni dulu cakap siang tak ada. Nulis pun kira ngaji tu bet pak-pak zaman dulu dah. Kak nak pun tengah duk itu tapi boleh jadi lagu ni. Lah ni kak nak cakap siam tu bolehlah. Undang-undang pun kak nak sudah tahu dah sikit-sikit. Apa yang berlaku di Palestin sebenarnya berlaku di Patani. Sebenarnya tiada bezanya antara nasib umat Islam di kedua wilayah ini. Cuma nasib rakyat Patani tidak mendapat perhatian masyarakat antara bangsa. Zainab memperkenalkan kami kepada seorang mangsa, seorang ibu tunggal yang dibantunya. Zakiah Ismail yang kini berusia 39 tahun telah kematian suaminya, Mustafa Mamat, yang ditahan ditembak mati di hadapan rumahnya sendiri. Abang tu kena fitnah dalam 58 orang termasuk kena buku supaya abang ni supaya kata tua wak bong dah boleh ambil tubik dah boleh ambil tubik sikit itu jamin lah dah maknanya kita jamin tubik tu duk cara naik turun naik hakim tu duk rumahnya 11 tahun 11 bulan orang ambil orang berdiri rumah. Okey macam bila kena tembak tu dibiar je. Kini ibu tunggal ini terpaksa menjaga 5 orang anaknya berseorangan selepas kematian suaminya tidak dapat pembelaan. Bukan jadi cikgu, bukan jadi apa, tak. Nangis tidak malas sebab fikir dah. Fikir hanuk, kalau fikir hak ayah. Ayah fikir hak. Ayah fikir hanuk nak ngaji dah. Ambil mana nak bantu.
Kisah Zakiah bukan kisah terpencil, tetapi menjadi cerminan ibu dan wanita lain yang mengalami nasib serupa. Akak tak cakap dia, akak tak nampak dia macam orang kaya. Sebab kalau akak nampak dia orang kaya, akak kasihan. Jadi akak ajar dia macam akak ajar budak normal biasalah. Baik Kemal mengharapkan